المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuliah kita diberkati, dipayungi oleh para malaikat, dan tidak lupa kita selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Amin ya rabbal alamin. Kuliah kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi. Dipersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk memulakan kuliah kita pada malam ini dengan segala bangga dan sukacita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama kepimpinan Gabungan Iman, hadirin, hadirat, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini setelah lebih 2 bulan kita tidak dapat bersama. Syukur alhamdulillah dapat kita bersama kembali pada malam ini bagi menyambung kuliah kita. Dan saya ambil kesempatan ini ucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi mendoakan saya, suami isteri. Alhamdulillah, syukur telah selamat kembali ke tanah air. Walaupun diuji dengan masalah kesihatan dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pun dah mula bertugas seminggu hari Isnin yang lepas. Walaupun belumlah pulih sepenuh dia. Ada rupanya influenza A ni rupanya lebih teruk juga daripada COVID rupanya. Dan dia punya simptom-simptom, kesan-kesan tu lambat sikit nak hilang. Dia ambil masa, insya-Allah, mudah-mudahan alhamdulillah lah, bertambah sihat dan boleh bertugas lah, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi menyambung kembali kuliah tauhid kita. Kuliah tauhid kita, kita masuk dah jilid yang kedua, iaitu membicarakan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebagaimana yang kita bicarakan dulu, 50 i'tiqad yang menjadi asas bagi kita, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab tauhid, mengikut manhaj yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus berjumlah 41, 4 sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, berjumlah 9 campur 41, berjumlah 50. Inilah 50 i'tiqad, simpulan-simpulan akidah yang wajib kita belajar, yang wajib kita faham dengan berserta dengan dalil. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni
kita faham 50 i'tiqad ini berserta dengan dalil. Dalil aqli, dalil akal dan juga dalil naqli, Al-Quran dan hadis. Ya. Alhamdulillah kita dah masuk dah. Ya, dah selesai dah 20 sifat yang wajib dan kita dah masuk dah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 16 ya. Jilid yang kedua iaitu sifat adam, iaitu pun musnah ataupun binasa ya. Wujud, qidam, baqa. Jadi ini lawan bagi sifat baqa, lawan bagi sifat Allah yang ketiga ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita tengok matan yang di atas garisan itu wa turul adam. Wa turul adam. Ya, ini kedatangan kedatangan adam ataupun musnah atau binasa ya. Maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala akan binasa, akan musnah ya. Kita lihat syarah ya. Lawan bagi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga iaitu sifat al-baqa ialah turul adam. Turul adam ya. Perkataan ini bererti kedatangan Adam ya. Kedatangan. Apa maksud kedatangan Adam ni? Maknanya akan jadi akan Adam, akan hilang, akan binasa, akan musnah ya. Mulanya ada tapi akan musnah. Itu maksud Adam ya. Ataupun dipanggil fana. Fana pun iaitu binasa ya. Fana ni orang terjemah macam-macam lah ya. Ada orang yang apabila dia berzikir dengan pada Allah Subhanahu wa taala sampai satu peringkat Allah angkat darajat dia sampai ke maqam fana ya. Itu lain ya. Ini bagi orang bagi kita yang berzikir dan sehingga sampai satu peringkat, sampai satu darajat, Allah angkat kita, darajat kita sampai kepada makam fana. Apa maksud makam fana bagi orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Maknanya dia fana ini maksudnya dia dah asyik dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dirinya telah binasa ataupun telah lupa diri dia. Ya. Hanya teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat dah, tak ingat diri dia, tak ingat dah dunia ni. Asyiknya, kerana asyiknya dia mengingat, mengasihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sampai maqam fana ya. Itu ya. Yang dimaksud di sini yang dalam bab tauhid ini lawan bagi sifat baqa. Apa maksud baqa? Tidak ada kesudahan ya. Kekal selama-lamanya ya, baqa ya. Baqa ni maknanya perkataan Arab yang telah dimelayukan. Baqa kekal ya. Baqa kekal sampai bila-bila ya. Tidak didatangi dengan kemusnahan ya. Baqa. Jadi lawan bagi sifat baqa ini adalah adam ataupun turul adam, kedatangan kemusnahan ya. Ataupun fana, yang ini binasa ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat adam ataupun binasa? Kerana ini adalah sifat makhluk ya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Termasuklah malaikat, termasuklah arash ya, termasuklah para nabi ya, para malaikat ya,
Cuma yang malaikat ni diberitakan oleh para ulama dalam kitab, ada ulama malaikat yang dikemudiankan, mulai contohnya malaikat Israel dan juga malaikat Israfil, yang meniup sangkakala. Ni antara malaikat yang, antara makhluk yang paling kemudian, yang dimusnahkan ataupun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Adam ini ada sifat makhluk. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kedatangan Adam ataupun kedatangan binasa ataupun akan menjadi binasa. Jadi sifat mustahil ini, Adam ini, turul Adam ni mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dapat faham bahawa yang binasa ini hanyalah makhluk Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Hendaklah kita memikir kepada kejadian, makhluk yang dijadikan. Bukan kita memikir Allah ataupun Tuhan yang menjadikan. Khalik ataupun Tuhan yang menjadikan. Memang tak sampai akal kita. Baru ni waktu di saya tak ingat waktu di Mekah ke ataupun dah balik ke Malaysia, saya mendengar satu rakaman YouTube, bagaimana seorang ustaz ditanya oleh Allah, ditanya ke ustaz ni oleh seorang yang belajar lah, ditanya. Jadi soalan yang ditanya ni iaitu dia kata, sebelum Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni, dulu kita mengaji dah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah nur Nabi kita, nur Nabi kita, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah diciptakan makhluk-makhluk yang lain, alam, arash, malaikat dan lain-lain. Jadi hamba Allah ni bertanya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni, Allah Ta'ala buat apa agaknya? Jadi, jadi payah kita nak jawab tu. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni, agaknya Allah Ta'ala buat apa? Ni soalan yang ditanya oleh hamba Allah Ta'ala tadi. Ini soalan orang yang tak faham ilmu tauhid. Dia tak mengaji ilmu tauhid. Boleh ke tak boleh tanya ni? Kita tak boleh fikir sampai macam tu kan Datuk? Ya. Tu saya sebut tadi tu. Sebab dia tak faham ilmu tauhid. Sebab itu hadis Nabi saya sebut tadi tu. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Hendaklah kamu fikir, Nabi kata suruh kita fikir tentang makhluk, tentang kejadian, tentang alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir pasal kejadian Allah. Jangan fikir pasal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak sampai akal kita. Apatah lagi kita nak tanya pula Allah Ta'ala buat apa masa ni? Allah Ta'ala buat apa sebelum ni? Tak sampai akal kita. Kalau kita fikir macam tu, silap-silap akan jadi gila kita. Sebab akal kita tak sampai. Jadi nak tanya pun maknanya ini orang tak ada ilmu lah. Tak ada ilmu. Saya bagi satu contoh lah, hadirin hadirat sekalian. Apa pasal tak boleh pula tanya macam tu? Tak boleh pula tanya macam tu. Okeylah. Sekarang contohnya kita
dijemput ke istana lah. Ya. Kita dijemput ke istana. Ya. Kemudian kita pun masuklah. Ya, tunggu dulu yang Muhammad tuanku masuk dalam istana. Jadi bila tuanku masuk dalam istana ni, biasanya semua orang akan berdiri. Ya, semua akan berdiri. Ya, jadi tuanku pun lalu. Kebetulan kita duduk di barisan yang tempat tuanku lalu. Ya. Jadi bila tuanku sampai dekat kita ni, biasanya kita akan mengangkat sembah lah. Ya. Kalau di istana ni macam ni lah. Ya. Kita, lalu depan kita akan menjunjung duli nama dia, mengangkat sembah. Jadi agak-agaknya munasabah ke waktu tuanku tu sampai depan kita, kita pun bertanya, tuanku, tadi tu sebelum tuanku datang masuk istana ni, tuanku buat apa ya? Agak-agak. Ya. Munasabah tak waktu tu? Tak ada adab. Ya. Berani ke kita tanya? Nak kena pelempang tu kan? Ya. Ya. Jadi itu baru dengan manusia kan? Itu saya bawakan misalan tu supaya kita boleh faham cepat. Kenapa soalan-soalan yang tak patut ditanya, ditanya pula. Ya, tentang Allah, tentang zat Allah, tentang perbuatan Allah. Tak layak kita nak bertanya. Sedangkan di istana tadi dengan tuanku pun, ya, bahkan dengan bos kita pun kan, ya, bos kita, ya, kita duduk dekat punch card lah contohnya kan, kita punch card pukul 8. Ya, sekali 5 minit lepas tu bos kita pun datang kan. Sepatutnya dia punch card pukul 8. Dah 5 minit dia lewat. Berani ke kita tanya pasal kan? Kan cari nahas namanya tu kan. Itu baru kita sesama manusia. Baru kita dengan raja. Ya? Jadi maknanya kalau dengan raja pun kita tak patut ataupun tidak ada adab untuk bertanya kenapa apa yang raja buat sebelum itu, ya. Kenapa pula bos kita lambat, ya. Itu baru dengan manusia, apatah lagi dengan pencipta kita, ya, Allahu Subhanahu wa taala. Itu sebagai selingan lah, ya, sebagai mudah kita faham, ya. Jadi kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab itu kita diajar supaya kita tidak berfikir dan merenung tentang kejadian tentang zat Allahu Subhanahu wa taala, tentang pencipta kita, sebab akal kita tak sampai. Sebab Nabi kita dah beri panduan lah, ya. Nabi kita dah beri panduan, kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nak mengenal Allah dengan berfikir tentang makhluk. Ya, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat yang berdiri pada zat Allahu Subhanahu wa taala. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, ya. Satu sifat yang harus, ya. Kita faham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah kenallah kita, ya. Kita berfikir tentang kejadian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sampailah kita, ya, insya-Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita balik ya, sifat mustahil tadi, ya. Sifat adam ataupun kedatangan binasa, ya. Sifat al-baqa, paragraf yang kedua, sifat al-baqa termasuk dalam kategori sifat salbiyah ataupun sifat al-adamiyah, tidak wujud, ya. Bukan dia tak wujud tu maksudnya tak ada, ya. Kita nak tengok tak boleh, ya. Sifat al-baqa ni, tak boleh nak tengok, tak boleh nak ya. Cuma kita faham dengan apa? Dengan simpulan ataupun kepahaman dengan kesimpulan akal kita saja. Wujud Allahu Subhanahu wa taala, baqa, kekal Allahu Subhanahu wa taala tadi, ya.
Itu dipanggil sifat salbiyah ataupun sifat adamiyah, tidak wujud. Ya. Oleh yang demikian, lawan sifat ini diistilahkan sebagai an-naqid. Ini istilah yang kita dah bahas dulu ni. Diddun, naqidun, dua sifat yang saling berlawanan. Ya. Istilah-istilah ni saya ingat kita tak payah fokus sangat. Yang mustahak maknanya kita nak faham sifat baqa' itu lawannya adam ataupun fana tadi. Ya. Binasa. Maka lawan bagi sifat baqa' adalah tidak baqa'. Ya, lawan bagi sifat baqa' tidak baqa'. Ya. Tidak kekal. Ya. Lawan dia. Perkataan yang sinonim dengan tidak baqa', la baqa' adalah turuul adam. Yang macam dalam matan di muka surat yang atas tu. Ya. Turuul adam ataupun kedatangan binasa, kedatangan adam. Maka turuul adam ini adalah seerti dengan tidak baqa' dan ia diistilahkan sebagai persamaan bagi an-naqid. Ini istilah tadi yang ingat-ingat kita tak payah pening kepala lah. Ya. Yang mustahak kita faham, turul adam ini adalah lawan bagi sifat baqa', lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu sifat mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kedatangan ataupun akan jadi binasa, ya. Muka surat 17, ya. Kesimpulan, ya. Kesimpulan. Wajib ke atas mukallaf beriman dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-baqa'. Ya, ini ya, tidak ada kesudahan, tidak didatangi dengan kebinasaan. Ya, akan kekal selama-lamanya. Dan mustahil baginya kedatangan al-adam. Mustahil bagi Allah akan binasa, ya. Jikalau ni dalil, ni dalil akalnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kedatangan Adam, jika Allah Taala ni kedatangan binasa, Allah Taala boleh sakit, Allah Taala boleh mati, ya, nescaya ternafilah sifat qidam bagi Allah. Ya, ternafilah sifat qidam, sifat baqa' bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam dan baqa'? Qidam tak ada permulaan, baqa' tak ada kesudahan. Inilah sifat yang layak bagi Allah. Inilah sifat yang layak bagi Tuhan yang kita sembah. Yang ada permulaan, yang ada kesudahan, yang didatangi dengan kebinasaan, yang ditimpa binasa, mati, sakit dan sebagainya, itu adalah makhluk. Mudah kita faham dengan akal, ya. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan binasa, bersifat dengan sifat adam tadi, ya. Jadi kalau Allah Taala ni bersifat dengan boleh jadi binasa, kedatangan al-adam tadi, ya. Jadi tak wajiblah, ya. Allah Ta'ala ni kewujudan dia harus sajalah, ya. Di segi akalnya maknanya harus ni apa? Macam kita lah. Kita harus ada, harus tak ada. Harus kita lahir, harus kita dimatikan. Harus saja. Wujud kita ni harus saja. Bukan wajib. Ya. Kita makhluk ni, sifat wujud kita ni harus saja. Itu terpulang, maknanya harus ni terpulang pada Allah Ta'ala lah. Nak mengadakan kita, nak menghidupkan kita, nak mematikan kita, ya. Harus saja, ya. Jadi contoh saya sendirilah, ya. Balik daripada Mekah 13 hari bulan, alhamdulillah sihat. Batuk pun boleh kata tak ada sangatlah, ya. Balik hari Khamis, hari Jumaat sihat, ya. Hari Jumaat adik-beradik, ya, datang ziarah, ya. Hari Sabtu, ya, adik ipar semua datang ziarah, ya.
Hari Senin tu saya fikir hari Senin tu maksudnya nak masuk pejabat lah. Tapi hari Sabtu malam tu Allah Ta'ala takdirkan sakit, ya, demam. Ya. Demam menggigil yang kuat, ya. Jadi minta isteri saya selimutkan. Ya, tak cukup selimut tambah dengan kain ihram pula, ya, menggigil, ya. Dan inilah Allah Ta'ala nak takdirkan, ya. Walhal balik sihat, ya, dah sampai Malaysia pula, ya. Jadi makan ubat ada kurang sikit, ya. Hari Isnin pergi jumpa doktor, ya, buat test COVID, nak periksa darah tak jadi, buat test influenza, ya. Dan doktor dapati positif influenza, ya. Ya. Walhalnya influenza ni yang banyak yang kena adalah jemaah kita di sana, di Mekah, ya. Tapi rupanya Allah Ta'ala takdirkan saya kena di Malaysia. Rupanya bukan saya seorang kena, ya. Jiran pun ada yang kena, ya. Ini apa maksudnya? Ini adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita makhluk, ya. Kewujudan kita ni harus sahaja. Sihat kita ni pun harus sahaja. Sakit pun sama, ya. Berapa umur kita harus saja kita hidup sampai berapa puluh tahun. Hukumnya harus sahaja. Apa maksud harus? Maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, ya. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala, ya, boleh stop, boleh matikan, boleh hentikan rezeki yang kita ada dan sebagainya. Ini kita makhluk, sebab itu kita kena fikir tentang diri kita, fikir tentang makhluk, sebab makhluk inilah yang kedatangan binasa tadi. Turul adam ini adalah sifat makhluk yang kedatangan binasa tadi ni. Sekejap sakit, sekejap sehat, ya. Kaya, kadang-kadang kaya tiba-tiba jatuh miskin, ya. Ada, ya, saya lihat di hadapan saya sendiri, ya. Seorang, bukanlah di hadapan saya tapi dengan saya maklum lah. Satu ketika dulu seorang hamba Allah ni, ya, pendapatan dia sebulan 500,000. Ya. Seorang hamba Allah ni, saya kenal dia. Sebulan 500,000 maknanya 2 bulan sejuta lah. Setiap 2 bulan jutawan. Tiap-tiap 2 bulan jutawan orang ni. Berlalulah beberapa tahun, ya, saya ingat keadaan begitu mungkin lebih daripada 5 tahun. Mungkin hampir 10 tahun keadaan itu. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik balik rezeki ni, ya. Tarik balik rezeki. Nak tunjuk apa? Hadirin hadirat sekalian, nak menunjukkan bahawa kita ni makhluk, bila-bila masa sahaja Allah boleh tarik, Allah boleh binasakan, ya. Allah boleh datangkan penyakit, ya. Elok sehat-sehat, tiba-tiba sakit, ya. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita kena fikir ni. Bila kita dapat berfikir begini, ya, sampai pada akal kita bahawa ya Allah, ya, betapa lemahnya kita, ya. Tiba-tiba dalam sehat-sehat Allah Ta'ala datangkan sakit. Siapa yang datangkan sakit? Siapa yang datangkan sehat? Siapa yang rezeki? Siapa yang tiba-tiba menarik rezeki daripada kita? Yang menghilangkan rezeki kita, ya. Tiba-tiba kita jatuh miskin, ya. Tiba-tiba kita jadi lumpuh, ya. Ada orang lumpuh separuh badan, ya. Ada orang tiba-tiba kena stroke, lumpuh satu badan. Mana datang ni? Ya. Inilah kita makhluk. Bila sampai pada akal fikir Allah, ya. Bila kita merenung, ya Allah, lemahnya kita, ya. Bila kita berfikir, ya Allah, Allah lah yang, ya, mendatangkan sakit pada kita, ya.
Allah lah yang memberi rezeki pada kita, kita bersyukur. Allah lah yang mendatangkan sakit pada kita, kita sabar. Kat situ nampaklah kita. Kenallah kita akan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan, bagaimana jalan kita mengenal Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dengan berfikir kejadian yang menimpa kita makhluk. Yang kedatangan binasa tadi. Adam, turul Adam tadi. Sifat kita makhluk. Jadi, hadirin hadirat sekalian, kalau kita baca dalam muka surat 17 tadi tu, di bawah tu, jadi turul Adam tadi ni iaitu perkara yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan akan datang binasa bagi Allah. Mustahil. Ini yang mustahak kita faham. Oleh itu wajib Allah itu bersifat al-baqa dan mustahil lawannya. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Adam ataupun turul Adam tadi. Jadi selesailah tu perbahasan sifat mustahil yang ketiga iaitu turul Adam. Kita masuk sifat mustahil yang keempat, muka surat 18. Pukul berapa jam? 8:05 minit. Kita baca sikit lagi insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal mumathalatu lil hawadith bi ay yakuna jirman أن تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. Panjang dia punya nas ni. Muka surat 18 tu keseluruhannya adalah nas kitab Matan Ummul Barahin. Apa kata nas ni? Ada kata pengarang kitab. Dan sifat mustahil bagi Allah yang keempat, bi ayyakuna wal mumathalatu lil hawadith. Sifat mustahil bagi Allah yang keempat adalah menyerupai dengan segala yang baharu, iaitu bi ayyakuna jirman, iaitu keadaannya berjirim, jirim, berjirim. Iaitu zatnya yang maha tinggi, ay ta'khudhu zatuhul aliyah qadran minal faraq. Iaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi itu mengambil suatu qadar daripada ruang. Mengambil ruang maksudnya, mengambil tempat. Macam saya, macam serban yang saya pakai ni mengambil ruang di atas kepala. Itu jirim. Sebab serban ini adalah jirim. Dia mengambil ruang. Dia mustahil bagi Allah. Jadi yang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat iaitu menyerupai segala yang baharu. Apa maksud segala yang baharu? Segala yang baharu dipanggil alam. Segala yang baharu dipanggil makhluk. Segala yang baharu dipanggil juga mungkin. Segala yang diciptakan. Ma siwallah. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah baharu. Itu adalah makhluk. Itu adalah
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil bagi Allah menyerupai segala yang baharu. Ya. Segala yang kita nampak, ya, segala yang kita tak nampak tapi kita boleh rasa macam angin, udara, ya. Apa lagi? Yang kita tak nampak tapi kita tahu ada, elektrik contohnya. Ya. Elektrik, apa lagi? Ya. Kita tak nampak tapi kita tahu dia ada. Semua tu makhluk. Segala yang baharu. Ya. Jadi mustahil bagi Allah SWT menyerupai dengan segala yang baharu. Ya. Seperti yang disebut di sini iaitu apa yang baharu ni, sifat baharu ni, segala yang baharu ni adalah keadaannya berjirim. Apa yang berjirim bertokor. Apa ni? Kita boleh pegang ni. Kopiah, serban, tangan, ya, cermin mata, kitab, ya, handphone, komputer yang kita sedang tengok, ya, semuanya adalah jirim. Dan juga ada jirim yang kita tak nampak. Macam angin, kuman, elektrik, apa lagi yang kita tak nampak. Tapi itu adalah jirim. Ya, sebab jirim ni ulama bagikan kepada dua. Jirim yang latif, yang tadi yang kita tak nampak tadi, macam angin, udara, ya. Apa lagi yang latif yang kita tak nampak, ya, sel-sel kuman dan sebagainya kita tak nampak, ya. Tapi adalah jirim, ya. Dia tetap jirim yang latif, yang kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh angkat, kita boleh letak dia. Itu adalah jirim yang katif, ya, jirim pepejal yang kita boleh pegang dia. Jadi apa sifat jirim ni? Iaitu dia kata mengambil ruang. Ya, mengambil ruang. Jirim ni semuanya mengambil ruang. Udara mengambil ruang di sekeliling kita. Ya. Angin semuanya mengambil ruang. Ya. Apa bukti dia jirim? Saya selalu bagi contoh angin. Ya, kalau dipam dalam tayar melebihi had, meletup dia. Ya. Meletup dia kan. Ya. Tayar lori pun meletup juga. Ya. Itu jirim. Ya. Apatah lagi jirim yang kita boleh pegang ni. Ya. Terletak. Dia mengambil ruang. Semua jirim mengambil ruang. Ya. Tak boleh jirim ni dia berada di awang-awangan, tak boleh. Ya. Dia akan tetap mengambil ruang. Dan jirim ni, sifat dia, kita sifat yang ni, dia akan berada di satu tempat. Dia dalam satu masa. Tak boleh jirim ni berada di dua tempat dalam satu masa. Serban yang saya pakai sekarang ni ada atas kepala saya. Kalau saya kata dalam masa yang sama, serban ni berada di atas meja, serban yang atas kepala ini dalam masa yang sama ada atas meja. Akal tak boleh terima. Ya? Akal tak boleh terima. Sebab kita faham dah, kita nampak dah. Sebab ini sifatnya baharu. Jirim ni sifatnya baharu, mengambil ruang dan dia berada di satu tempat dalam satu masa. Tak boleh berada di dua tempat dalam masa yang sama. Mustahil. Itu sifat jirim. Ya? Mengambil ruang. Ya? Jadi mustahil, ya. Mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala tadi menyerupai macam jirim tadi ni. Dia mengambil tempat, mengambil ruang. Itu bukan. Kita faham dah tu. Yang mengambil tempat, mengambil ruang, yang boleh dipegang, yang boleh dirasa, ini adalah semuanya bersifat baharu. Mustahil. Ini sifat mustahil bagi Allah yang keempat. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai segala yang baharu, ya, yang mengambil tempat, mengambil ruang tadi ni, atau keadaannya dia kata. Au yakuna aradan yaqumu bil jirmi, ya, atau keadaannya adalah arad ataupun sifat yang ada pada jirim. Arad pun bukan. Apa mas? Dulu saya dah bahas panjang dulu.
Ya, untuk kita ingat balik. Ada jirim, ada sifat. Ataupun ada zat, ada sifat. Ada jirim, ada arat. Apa jirimnya? Serban. Apa aratnya? Warna dia putih. Ya, warna dia putih. Jadi arat ini menumpang kepada jirim. Ya. Jadi arat ini pun sifatnya baharu. Warna putih pada serban ni pun adalah sifatnya baharu. Ya. Lain lagi pada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang wajib kita ketahui 20 sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita dah mengaji apa apa keadaannya. Sifat-sifat Allah SWT ini adalah bersifat qidam. Ya. Ni wajib kita i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Zat dan sifat adalah sifat sifatun qadimatun. Kita dah baca dalam matan yang dulu. Ya. Sifat yang qadim. Ya. Yang wujud, yang wujud dengan berdiri di atas zat, dengan wujudnya zat itu maka wujudlah sifat itu sejak qadim lagi. Sejak qadim lagi. Maknanya ada zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud tu. Ada zat Allah Subhanahu wa taala sifatnya qidam. Ada zat Allah Subhanahu wa taala sifatnya baqa. Ada zat Allah SWT sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Tak sama dengan segala yang baharu. Ya? Itu kita faham. Ya? Lain dengan kita makhluk, kita ni sifat kita ataupun arat kita, kita adalah jirim. Allah Ta'ala jadikan kita batang tubuh jirim kita. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ni jirim kita. Satu bentuk tubuh badan. Ada arat kita, ada apa maksudnya sifat-sifat kita. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Itu arat kita. Sifat-sifat yang Allah Ta'ala jadikan. Semuanya ini adalah baharu. Bila terkait dengan makhluk, semuanya baharu. Ya? Bila terkait dengan zat, sifat-sifat Allah, maka semuanya qadim. Itu kita dah mengaji dah. Dalam itu kita faham. Jadi hadirin hadirat sekalian, apa lagi tadi ni? Yang mustahil bagi Allah menyerupai segala yang baharu, termasuk tadi arat ataupun keadaannya. Macam sifat putih pada serban, yang menumpang pada jirim. Sifat putih ni menempang pada serban, pada jirim serban. Dia pun makhluk juga. Sifatnya pun baharu juga, Atau dengan keadaannya berada pada suatu pihak bagi jirim. Jirim-jirim ni mengambil tempat, mengambil ruang, mengambil pihak. Contoh ni telinga saya. Telinga saya, kalau saya ni maknanya ni telinga kanan saya, tapi dalam gambar nampak macam dalam komputer ni nampak sebelah kiri. Apa saya nak nyatakan di sini? Mana ni telinga sebelah kanan saya. Kalau hadirin lihat sekalian tengok, maknanya macam telinga sebelah kiri. Apa maksudnya di situ? Dia mengambil tempat, mengambil jihah, mengambil pihak. Maknanya apa? Ini telinga pihak kiri. Yang telinga sebelah sini, ini telinga sebelah kanan. Yang ni telinga sebelah kiri. Kalau saya di pihak saya lah. Di pihak hadirin sekalian mungkin nampak sebaliknya. Tak kira lah. Maknanya apa? Kita makhluk ni mengambil ruang, mengambil pihak. Sama ada kita duduk di atas kerusi, ataupun duduk di bawah, di atas lantai. Sama ada kita duduk di kanan, ataupun di kiri, ataupun duduk di hadapan, ataupun duduk di belakang. Ini kita panggil mengambil jihah, mengambil pihak. Sama ada pihak kanan ataupun pihak kiri, pihak atas ataupun pihak bawah. Ini dalam kitab dipanggil apa? Jihah. Ini sifat apa?
sifat makhluk yang baharu. Mustahil bagi Allah. Ya. Atau dengan keadaannya terikat dengan sesuatu tempat atau masa. Ya. Kita ni makhluk terikat dengan tempat dan masa. Macam saya sebut tadi, tak bolehlah kita ni berada di dua tempat dalam satu masa. Mustahil. Sebab kita makhluk. Sekarang saya berada di Seremban, di rumah saya lah. Ya. Mustahil saya ada di Melaka. Mustahil saya ada di Mekah dah balik dah. Ya. Mustahil. Tak boleh. Sebab kita apa? Kita adalah makhluk. Ya. Makhluk yang baharu, yang lemah, yang terbatas. Ya. Bila kita faham macam tu, baru kita faham Allah Subhanahu. Betapa lemahnya kita, betapa hebatnya Allah yang menciptakan kita. Itu jalan kita mengenal Allah. Ya. Ini kita maknanya makhluk terikat dengan tempat ataupun masa. Ya. Nampak ya, masa. Sekarang ni, ialah Alhamdulillah, baru ni saya menyambut birthday yang ke-55 di Mekah. Ya. 55 tahun dah. Ya. Masa berlalu, 55 tahun dah. Nak kata apa hadirin sekalian, kita ni makhluk dulu masa kita remaja tak ada lagi kedut-kedut ni kat kening ni kan. Tak ada. Ya. Dulu handsome bergaya kan. Dululah, ya. Waktu muda. Tetapi oleh kerana kita ni terikat dengan masa, dulu kita bayi, dulu kita kanak-kanak, dulu kita remaja, kemudian meningkat dewasa, sekarang dah masuk alam tua. Ya. Tak lama lagi, entah bila-bila masa kita mati pula. Nampak tak? Ya? Kita makhluk terikat dengan masa. Kalau Allah Ta'ala tentukan masa hidup kita ni 60 tahun. Saya tak sampai 5 tahun lagi dah. Nak masuk 60. Ya? Hadirin, hadirat sekalian, mungkin ada yang lebih umur daripada saya. Ya? Mungkin ada dah 65. Ya? Ada kata saya muda lagi. Allahu Akbar. Ya? Semangat muda. Tapi ya? Semangat tu muda lagi. Ya? Tapi kedegat dah tua. Ya? Jadi kita terpaksa mengakulah, hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala jadikan kita makhluk yang lemah ini terikat dengan masa. Ya? Jika Allah Ta'ala takdirkan kita pada bila-bila masa kita meninggal, maka sampai itulah saja masa hayat kita. Ya? Baru ni saya balik hari Khamis. Ya? Balik hari Khamis. Hari Jumaat sepupu saya meninggal. Ya? Sepupu saya meninggal dunia ya, di kawasan Seremban ni. Ya? Alhamdulillah lah, sempat lah ya, ziarah, ya, sempat mengimamkan ya, solat jenazah beliau. Ya? Umur baru tua daripada saya 4 tahun. Ya? 4 tahun. Dah sampai masa dia. Ya? Maknanya Allah Ta'ala beri dia umur tahun Masihinya lebih kurang 59 tahun. Ya? Sebab itulah masa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Ya? Beri pada dia tempoh usia dia nak 59 tahun. Ya? Jadi nak tunjuk pada kita, Allah Ta'ala nak beri tahu pada kita bahawa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang terikat dengan masa. Ya? Tak tahu lagi ni masa kita ni bila sampai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah. Ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mati dalam belajar. Mudah-mudahan kita mati dalam menuntut ilmu. Ya? Ataupun dalam majlis ilmu. Ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dengan sebaik-baik kematian. Jadi hadirin sekalian, matan ni panjang lagi. Saya nak hurai. Saya ingat kita berhenti di situ dulu. Dah 8.20 lebih ya. InsyaAllah ingat kita sambung ya, minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit perbahasan kita tadi dapat ya, dengan sifat dua sifat mustahil yang kita sentuh pada malam ini. Yang keempat ni baru separuh. Mudah-mudahan dapat menambah iman kita, keyakinan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah taala memberikan kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepadanya, ya, mengasihi kita, membimbing kita pada jalannya insya-Allah, ya. Hadirin sekalian, saya mohon maaf kalau penyampaian saya tidak teratur. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, yang hampir 2 bulan kita bercuti sebenarnya. Yang Amat Arif Datuk telah pun menunaikan haji pada kali ini, dan kita doakan mudah-mudahan Datuk juga terus diberi keafiatan, terus sihatlah, dimudahkan segala dan masih tak terlewat juga Gemanul Iman bersama jemaah pada hari ini terus mengucapkan sanah helwah kepada Datuk. Alhamdulillah. Yang ke-55, semoga Datuk berada dalam naungan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur ke atas perkongsian ilmu pada malam ini, iaitu perbahasan sifat mustahil yang ketiga dan keempat yang kita teruskan lagi dan kuliah akan datang, iaitu sebagai kita orang Islam, kita wajib ke atas mukallaf untuk beriman dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni yang lemah, yang hebat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, dapat tingkatkan iman dan kefahaman ilmu kita insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sama-sama bersama pada kuliah malam ini, dan sebentar lagi pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan Al-Fadhil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk pengajian kitab nasihat buat hati. Jadi sebagai penutup, sekali lagi mohon Al-Fadhil yang amat arif untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.